Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, jadi hari ini ialah 18 Mei, lama kita cuti kan? Bagi yang dah ikuti kelas ni tahulah. Sungguh lama. Dekat 2 bulan. Jadi hari ini kita sambung tentang, sebelum ni kita tengok tentang solat itu sebagai penghapus dosa. Kenapa kita kena buat, dan kita lihat sikit tentang tajuk yang seterusnya, masih lagi mengenai solat, kewajipan setiap Muslim. Maknanya setiap orang yang bergelar Muslim mesti solat. Kalau dia tak solat, apa makna dia? Kita tengok dalam hadis, kita tengok dalam surah. Dia mestilah menjadi kewajipan, kewajipan setiap Muslim. Mendirikan solat. Jadi tentukan waktunya, yang ditentukan waktunya. Yang pertama, kalau kewajipan ini, kewajipan setiap Muslim ialah mendirikan solat. Ikut waktu. Tak boleh ikut suka kita. Surah 4 ayat 103. Baik, siapa nak baca hari ini? Ada sesiapa nak baca? Surah 4 ayat 103. Kak Aisyah ada? Oh, Ada. Kak Aisyah boleh baca? Rasa Kota Baru ke? Kak Aisyah Kota Baru. Ada Aisyah? Ini tak ada Ada. Kota Baru. 4104 103. Macam kita baca. 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. Tak, sorry. Allah. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Baik, maka apabila telah diperintahkan oleh qadaitum, telah memutuskan oleh kamu akan solat itu, maka ingatlah oleh kamu akan Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan atas pembaringan bagi kamu. Maka apabila fa'iza tama'antum, apabila telah aman kat situ, telah aman oleh kamu, maka dirikanlah oleh kamu akan solat. Sesungguhnya solat itu adalah ia ke atas orang-orang mukmin, atas orang-orang yang beriman, satu ketetapan yang waktu, yang mengikut waktu. Betul ke Cik Kak? Punya terjemahan tu. Betul. Betul Jadi maksudnya solat ini adalah ketetapan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Jadi dalam macam mana Nabi SAW yang sangat mengambil beratnya tentang umatnya, sentiasa menegaskan tentang solat ni. Maknanya dari segi dalam satu hadis. Macam mana yang kita kata, sekejap saya tulis kat sini dulu. Baik. Ini maknanya solat ni ditentukan waktunya. Solat ni kewajipan telah ditentukan waktunya. Ke atas orang-orang yang beriman. Ini maksud ayat ni tadi. Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang umat ni.
Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang umatnya dalam contoh dalam surah 9 ayat 128. Jadi nak tunjukkan sikap Nabi tu tentang solat ni, betapa baginda SAW sangat menitik beratkan tentang solat. Jadi dalam surah 9 ayat 128, okay, kita baca ayat ni. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Benar-benar pasti telah mendatangi oleh ia akan kamu oleh seorang rasul daripada diri-diri bagi kamu. Azizun, sangat berat ke atasnya, sangat beratlah ke atasnya apa yang telah menimpa ataupun telah menyulitkan kamu, telah sulit oleh kamu. Ini saya harfiah ya, nanti kita tengok dalam terjemahan yang mafhum. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ni azizun, harisun. Sangat apa terjemahan dia yang mafhum dia saya tak ada pula kat sini. Boleh tak Cik Kap tolong bacakan? Azizun tu terasa berat. Terasa berat yang ni kan, tapi harisun lagi Harisun tu sangat menginginkan. sangat menginginkan. Dia maknanya kita tengok kat sini kalau dari segi bahasa Arab dia tu ma'anitum, sangat berat ke atasnya apa yang telah menyulitkan oleh ia akan kamu. Ni bukan akan ni, telah sulit oleh kamu. Kesulitan bagi kamu lah kalau kita mafhum, betul? Sangat menginginkan, sangat berat dan sangat menginginkan ke atas kamu orang-orang yang beriman. Sangat apa ni, Raufur Rahim. Kalau kita faham maksud dia ni, dia sangat mengambil berat tentang kepada dan ke atas orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW sangat menginginkan dia ni maha lembut lagi menyayangi, maknanya sangat ambil berat, sangat penyantun, sangat menyayangi pada orang yang beriman. Jadi atas Rasulullah SAW punya rasa kasih sayang, rasa mengambil berat yang tinggi terhadap umatnya tu, Nabi SAW antara wasiat terakhir baginda sebelum kewafatannya tentang solat. Baginda berwasiat supaya umatnya tidak melalaikan, tidak meninggalkan solat. Okey, dan ini satu hadis daripada Ummu Salamah. Saya akan bacakan, nanti saya biasanya macam itulah ya, saya tulis kemudian. Maknanya lepas daripada ni saya baca je dulu kat sini, tulis kemudian hadis ni. Jadi nanti nota ni saya akan postkanlah dalam kelas, dalam grup dan juga dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp dan juga dalam rakaman adalah insya-Allah. Jadi dalam hadis ni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, kana min akhirin wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salah wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafisu biha lisatu. Adalah wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat terakhir Rasulullah SAW ialah solat dan hamba yang kamu miliki. Maknanya Rasulullah SAW ulang. Solat, kata dia solat dan hamba yang kamu miliki. Nanti ada kan sambung dia. Sehingga Nabiullah SAW menepuk-nepuk dadanya bagi menyampaikan apa yang hendak disebut menerusi lidahnya. Jadi maknanya Nabi SAW sendiri kata solat ni antara perkara yang terakhir kan, yang terungkai daripada seseorang. Maknanya benda lain manusia ni kalau dia nak menjadi kufur ataupun dia nak menjadi ke arah yang tak baik tu, maknanya daripada asalnya ni manusia ni dia akan, maknanya benda-benda lain tu
Kalau dah tinggal solat tu, that means adalah dah tak ada apa-apa lagi lah. Dah tinggal solat. Kebaikan dia tu tak dikira lah. Ataupun dia buat solat tu perkara terakhir yang mengikat seorang manusia tu kepada taraf Muslim dia tu. Muslim tu mesti solat. Itu benda yang wajib, benda yang it's a given lah. Yang membezakan antara orang yang kafir, ingkar dengan orang yang mukmin ataupun dengan orang yang Islam tu solat ni. Ni kita dah baca masa awal-awal dulu. Ada dalam hadis yang ada dalam nota yang awal lah. InsyaAllah nanti saya kirimkan sekali bagi siapa yang hendak lah ya. Jadi sebelum ni kita pun dah tengok betapa wasiat Nabi selain daripada satu ni tentang mendirikan solat, mesti juga kita menyuruh ahli keluarga untuk solat. Ini individu, ini ahli keluarga. Mesti disuruh untuk solat. Surah 20 ayat 132. Yang dekat sini kalau tak solat ni boleh pukul pula. Kalau umur 10 tahun tak solat, kalau ada hamba tak solat, kita boleh pukul. Tapi pukulan yang macam mana? Pukulan yang mendidik lah, untuk mendidik. Surah 20 ayat 132. Okey. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Okey. Dan suruhlah oleh engkau. Jadi saya bukannya sendiri yang cakap kan. Mana kita tengok dalam dalil ni, dalam Quran, surah Taha ayat 132 ni, Allah menyebutkan, dan perintahkanlah oleh engkau akan keluarga bagi engkau kepada salat. Dan bersabarlah dengan kesabaran yang kuat ni, sebab ada ta ni, wastabir. Maknanya kesabaran bukan yang calang-calang, yang sikit-sikit ni kesabaran yang jitulah. Kena sangat-sangat bersabar. Wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah engkau ke atasnya. La nas'aluka rizqan, dan tidak kami meminta akan engkau akan rezeki. Nahnu narzukuk, kami memberi rezeki akan engkau. Dan wal aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perkara ni nampak macam senang, asalkan anak kita solat. Kita rasa macam selalunya kadang-kadang masa kecil-kecil tu tak solat tu kita nak pujuk, bukanlah satu perkara yang senang lah. Maknanya perlukan kesabaran supaya kita nak latih tu. Tapi yang menjadikan manusia ni selalu tak dapat pergi kepada solat tu, tak dapat nak suruh. Kadang-kadang anak tak apa, kita kata kecil lagi, kita nak terkejut subuh, kita kesian. Sampai besar pun kadang jadi satu perkara yang payah pada mereka lah kan, kalau kita tak latih. Lepas tu, sebab Allah kata apa kat sini? Yang menjadikan manusia ni kurang nak sabar kepada solat ni, especially solat subuh. Kenapa? La nas'aluka rizqan. Selalunya masalah nak cari rezeki, masalah sibuk-sibuk nak keluar cari rezeki, itulah yang menyebabkan Allah cerita pasal ni. La nas'aluka rizqan, tidak kami memberi rezeki, meminta kepada engkau akan rezeki. Kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Sebab inilah urusan cari rezeki ni yang selalu membuat manusia tinggalkan solat. Jadi perkara tu menjadi satu, memang bukan kita, maknanya sama semua manusia ni. Urusan mencari rezeki inilah yang menyebabkan mereka meninggalkan solat. Nak bersabar. Macam kalau kita ni perempuan, kebanyakan daripada kita dalam kelas ni kan perempuan, nak tanggal tudung, nak buka, yelah dengan segalanya, macam yang lagi kalau nak make up pula. Nah, nak pergi kerja nak make up kan, kalau nak pergi kerja. Kalau tak make up pun mesti nak, kalau perempuan ni lagi satu. Jadi tu yang Allah kata kesabaran tu sangat-sangat penting. Wastabir 'alaiha. Sabar. Sabar yang paling tinggi pun ialah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi nak solat dan nak suruh ahli keluarga solat bukanlah satu perkara yang mudah, makna perlukan kesabaran. Jadi kat situlah kena minta kepada Allah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ini ada satu lagi hadis.
hadis daripada Umar. Maknanya dia kata ini bukan Umar, sorry, daripada Abdullah bin Umar. Katanya, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Jadi Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita macam mana kita nak uruskan anak-anak kita. Dalam hadis ni yang daripada Abdullah bin Umar ni katanya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan solat ketika umur mereka 7 tahun. Jadi suruh anak-anak ni solat waktu umur dia permulaan 7 tahun. Maksudnya masa ni kena ada trainingnya lah. Kena ajar baca. Nak baca dalam solat tu bukan sahaja perlakuan solat. Training tu dari segi membacanya, apa lagi, perbuatan amali solat tu. 7 tahun dah kena ajar. Bila kata suruh, mestilah nak ajar dulu. 7 tahun tu waktu peringkat umur yang paling sesuai lah. Dia dah berakal sikit, dah memais, dah boleh bezakan bersih dengan kotor. Tapi dari segi bacaan-bacaannya tu dah biasa dia 7 tahun ni umur yang paling mantap lah. Tapi kita sekarang, kita hantar anak kita untuk belajar apa? Umur berapa kita hantar anak kita? Kalau ada cucu dah nak hantar umur berapa hantar anak cucu? 4 tahun dah suruh kan? 4 tahun. Tapi kita tengok belajar apa? 4 tahun tu belajar apa? Ada tak belajar Iqra? Ada tak belajar baca Quran? Jarang. Selalu tengok mesti boleh cakap bahasa Inggeris dulu. Jadi kalau kita ada macam tu, kita ubahlah. Tak payah cerita kat orang. Tak payah macam rasa kita macam dah mengutuk diri pula. Allah, kenapalah aku? Tak payah. Terus je. Terus buat apa yang perlu kita buat. Tak ada istilah terlambat. Bahkan istilah yang betulnya adalah bila kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Kita buat apa yang kita dah tahu. Jadi kalau saya pun kat sini kan, kalau kita perhatikanlah macam contoh-contoh anak-anak kita ada yang kita mula awal. Macam memang pandai, kalau pandai bahasa Inggeris tu, payahlah sikit nak pandai bahasa Arab pula. Betul? Bahasa Arab ni bukan bahasa Arab komunikasi. Maksud saya bahasa Arab yang kita gunakan dalam solat, dalam ibadah. Macam itulah. Jadi sama, kena sama. Tak ada salahnya ajar anak-anak cucu bahasa Inggeris. Tapi kita perhatikan hadis Nabi SAW ni, umur 7 tahun ni umur ready. Dia ready untuk ajarkan solat. Jadi ajar sekali Quran. Ajar sekali tu. Sebab dalam solat mesti ada Quran kan? Mesti baca Quran. Jadi mesti kita ingatkan. Kalau kita boleh prepare 4 tahun tu pandai baca, sekali kan? Mesti boleh baca Quran juga. Mesti boleh baca Quran dan boleh faham apa yang dibaca. Lagi sambung lagi pada hadis tadi tu, satu, dia kata baca anak-anak ni mesti dilatih mengerjakan solat ketika umur mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka. 7 tahun dah suruh solat, kemudian pukullah. Bila dah ajar, pukullah mereka jika enggan. Ini bila umur dia? Bila berumur 10 tahun. Ketika berumur 10 tahun. Pukullah mereka jika enggan mereka mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Dan yang ketiga, satu lagi perkara yang Nabi ajarkan, pisahkanlah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Apa maksud pisahkan mereka daripada tempat tidur? Ada dua lah maksud kan. Satu, lelaki dengan perempuan kena pisahkan tempat tidur. Lagi satu, pisahkan tu, kalau pisahkanlah tak sama. Pisahkan. Ini jangan dah 7 tahun, 10 tahun tidur lagi dengan mak. Itu satu. 7, 10 tahun tak pisahkan tempat tidur antara adik-beradik lelaki dengan perempuan. 7, 8 tahun tak boleh lagi lah. Sepatutnya dah kena pisahkan. Dan juga pisahkan anak tu dari tempat tidur by maksud dia juga ialah ajak anak-anak ni bangun malam ataupun subuh tu awalkan. Jadi kita selalu buat macam tu bila kita serahkan pada asrama. Asrama boleh buat. Kita suruh asrama buat. Tapi kita marah kalau asrama, cikgu-cikgu di asrama, warden pukul kan.
Tapi kita sendiri macam mana? Jadi kita kena buat. Jadi anak kita kalau masuk asrama pun mudah dah. Cikgu suruh bangun pukul 5:30 pagi, suruh tahajud. Kita kena buat dulu dekat rumah. Mana yang dia terlambat tu kalau dah 20 tahun baru nak suruh solat memanglah tak boleh pukul dah kan. Tapi kenalah bersabar lagi. Maknanya kena ajar juga. Ingatkan tentang keutamaan solat. Lepas tu yang seterusnya, tadi yang pertama, kewajipan atas setiap Muslim mengenai solat ni, satu, mendirikan solat. Kedua, menyuruh ahli keluarga untuk solat. Dan yang ketiga, mengajarkan solat. Ini selalu orang tak buat. Kadang nombor satu buat, nombor dua buat. Tapi mengajarkan solat ni tak buat. Mengajarkan solat. Mengajarkan solat kerana apa? Kerana solat ini adalah amalan pertama yang dihisap Allah. Jangan risau kalau kita tak dapat ajar orang, tak dapat ajar orang membaca ABC tu. Jangan risau kalau tak dapat ajar orang resepi apa nak buat apa? Resepi masak kari. Itu contohnya. Jangan risau yang tu. Tapi kita mesti cuba ajarkan orang yang di sekeliling kita, orang di bawah in charge kita ni. Kalau kita bawah kita punya kelolaan, kita mesti ajarkan mereka solat. Amalan pertama yang dihisap Allah. Daripada Anas bin Malik. Ini satu lagi hadis daripada Anas bin Malik. Daripada bila sebut hadis ni maknanya periwayatnya tu Anas bin Malik, tapi hadis ni daripada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Maknanya apa? Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisap daripada seorang pada hari kiamat ialah solat. Jadi lepas tu fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amalan pertama yang dihisap oleh Allah ialah solat. Jadi kalau solat tu baik, Nabi kata, ini nak buat soalan lain. Jika solat itu baik, jikalau solat itu baik, maka seluruh amalannya baik. Ini kata Nabi, baiklah seluruh amalannya. Kata Nabi. Kalau solat itu buruk, bukan jahat. Ini kadang-kadang tak semestinya lawan baik ialah jahat. Jika solat itu rosak, maka rosaklah seluruh amalnya. Takut juga dengar kan? Amalannya. Jadi inilah perkara yang kita kena ajar. Jadi kena ajar solat yang ikut sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada peluang walaupun solat kita tu tak sempurna. Dia maksud solat itu baik tu kan. Solat tu yang pertama sekali maksud baik ialah apa? Apa pertama sekali maksud baik? Balik semula kepada rukun ibadah tu. Apa maksud baik yang utama? Kita dah cakap, sekarang ni orang tengah sibuk cakap Coldplay tu baik, penyanyi tu, sebab dia bersihkan sungai. Dia baik. Baik tak tu di sisi Allah? Baik tak? Semua orang berebut-rebut nak pergi konsert. Semua orang menjustifikasikan pergi konsert Coldplay sebab dia baik. Tapi dia sokong LGBT. Dia memang advocate for LGBT. Tahu tak LGBT? Saya beritahu. Tahu LGBT? Tahu? Tahu kan? Tahu. Maksud tahu tu teacher kata kita aware lah. Kita aware apa yang berlaku. Jadi baik di sisi Allah bererti apa ni? Baik bukan maksudnya kita faham tu baik versus jahat sahaja. Baik ni kita tengok dalam Quran. Bukan baik versus jahat. Bukan tak ada. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah ikhlas. Ikhlas. Baik ni yang dimaksudkan ikhlas. Ikhlas maksud dia apa? Buat semata-mata kerana perintah Allah. Ikhlas. Ikhlas ni
Ikhlas ni tak syirikkan Allah. Itu Zat. Ikhlas. Baik yang dimasukkan di sini ialah ikhlas. Yang paling utamalah, yang pertama sekali ialah ikhlas. Ikhlas ni maksud dia lillahi ta'ala. Ikhlas lillah. Macam mana nak tahu ikhlas kerana Allah? Mestilah tahu ni datangnya daripada siapa, daripada Allah. Kenapa nak buat, kenapa tak buat. Macam itulah. Kenapa nak tinggalkan? Oh, kerana Allah larang. Kenapa nak buat? Kerana Allah suruh. Itu maksud ikhlas. Jadi ikhlas tu datang mesti dengan pengetahuan daripada Al-Quran. Mesti dengan dalil. Apa yang Nabi katakan. Jadi kalau kita punya kita punya definasi ikhlas tu atau definisi baik tu, mesti kita utamakan dulu apa yang Allah kata. Selain daripada tu, belum tentu baik. Kalau tak baik pada Allah, tak baik pada Nabi SAW, belum tentu perkara tu baik. Jadi kat situlah maksudnya. Kalau solat itu rosak, apa maksud rosak? Solat yang didirikan kerana riya, kerana nak tunjuk kepada manusia, kerana takutkan selain daripada Allah. Rosaklah amalannya. Kat situlah. Jadi bukan baik tu versus jahat. In a way, kalau nak kata baik versus jahat yang kita faham tu, bukanlah salah. Jadi kita kena letak dulu apa yang Allah kata. Jadi manusia yang baik di sisi manusia lain tapi dia jahat kepada Allah. Maknanya diingkar ataupun dia mensyirikkan Allah, tidaklah. Bukan, manusia itu jahatlah sebenarnya. Dalam perkataan dalam Quran ni biasanya disebutkan baik tu zalim. Lagi satu dia punya opposite tu baik versus zalim. Zalim maksud apa? Paling zalim manusia ialah dalam surah 31 ayat 13. 31 ayat 13 kita tengok Ustaz. 31 ayat 13. This is the biggest kind of evil lah ataupun kezaliman yang paling teruk iaitu surah 31. Aisyah dah jumpa dah? Dah. Saya yang tak jumpa. Sekejap saya nak highlight kat mana tu. Alright. Okay ni. Ayat 13 kan? Surah 31. Ya betul. Ni saya dah tunjuk kat skrin ni ada dah. 13. Wa Nyanyi je. Wa iz qala. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Luqman kepada bagi anak baginya. Dalam keadaan ia menasihati, berpesan pakannya. Wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah. Janganlah engkau mensyirikkan kepada Allah. Maksudnya janganlah engkau syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar adalah kezaliman yang dahsyat. Perkataan ini kita dah tahu. Jadi syirik means zalim. Zalim means syirik. This is the highest form, the worst kind of evil. Kezaliman yang paling dahsyat. Jadi macam itulah juga kita ni, kalau solat tu kalau rosak, kalau bukan kerana Allah. Kalau kita solat bukan kerana Allah, maknanya itu dah tak betul lah tu. Itulah masa yang lain tu boleh rosaklah amalannya. Sebab itu Allah wajibkan kita ni solat berapa kali sehari? 5 kan? Ni kita dah tengok dah kenapa dia bagi tu. Dia bagi sampai 5 kali ni awal-awal dulu. Baik. Kemudian kata Anas bin Malik. Yang ni kata Anas bin Malik atas ni. Ya. Kemudian tapi walau bagaimanapun dalam kita solat ni, kalau tidak kita dah terus jadi macam kecewa lah juga kalau kita tak tahu pula macam mana ni solat saya ni. Rosaklah dia sekarang. Saya tak solat, saya solat tak sempurna, bacaan salah, kita jadi takut kan. Kemudian Allah ada satu lagi dalam satu hadis ni, cerita pasal solat ni banyak dalam hadis. Yang pokok tu dah sebut dalam Quran, tapi dia punya the nitty-gritty ataupun the details ada banyak dalam hadis. Yang inilah perlunya kepada solat tatawwu'. Solat tatawwu' atau apa? Maksudnya yang dengan sukarela. Solat sunat lah. Solat sunat.
Solat sunat ni. Kadang kita kata kalau dah buat wajib dia tak boleh ke? Ada kewajipan setiap Muslim mendirikan solat fardu. Okay, fardu tu nama dia pun fardu. Solat fardu mesti dah buat kan? Mesti buatlah. Fardu dan fardu ain. Kalau tak tahu solat, tak tahu baca Fatihah, ini yang perlu dibuat dulu. Mesti kena, kalau kita nak ajar orang, ajarlah Fatihah tu, Fatihah dulu. Maknanya baca betul dulu supaya dia boleh gunakan dalam solat. Jadi yang lain-lain dalam solat tu yang sunat kena buat. Tapi solat tu sendiri adalah fardu. Kemudian solat tatawwu tidak boleh diabaikan. Maknanya solat-solat sunat ni tak boleh kita nak abaikan. Kenapa? Sebab dia berguna. Dia ni berguna menampung kekurangan. Menampung kekurangan yang mungkin terjadi ketika kita menunaikan solat sunat, solat fardu. Jadi hadisnya ialah daripada Tamim Al-Dari. Diriwayatkan oleh Tamim Al-Dari. Nanti memang saya akan bagi tak apa. Kak Siti tak payah salin pun tak apa. Nanti later I give in the PDF format. Okay. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Fa in akmalaha kutibat lahu nafilah. Fa in lam yakun akmalaha qala Allah subhanahu li malaikatihi unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu'i fa akmilu biha ma dayya'a min faridatihi. Summa tu'khadhul a'malu ala hasabi dhalik. Perkara pertama yang akan dihisap pada seorang hamba di hari kiamat kelak ialah solatnya. Okey, lepas tu nanti Allah tanya. Ini yang pertama. Jika solatnya sempurna, ditulis baginya sempurnalah. Jika sempurna, ditulis baginya sempurna. Jika tidak sempurna. Jadi Allah berfirman. In case tak sempurna kan. Jika tak bersempurna, Allah kata, lihatlah apakah hamba-Ku ini ada mengerjakan solat sunat supaya dapat ditampung kekurangannya pada solat fardu. Seterusnya amalan-amalan yang lain akan dikira macam tu. Dia suruh apa? Allah berfirman, lihat kepada solat sunat dan amalan sunat yang lain. Amalan yang lain, infak ke, sedekah ke, tu semua kemudian. Solat dulu. Solat sunat pun akan mendahului. Maknanya yang pertama sekali lah sebelum solat, lepas solat yang fardu tu. Jadi solat sunat ada banyak kan? Solat duha, solat tahajud. Tapi solat duha. Okay. Sini. Okey, solat ni. Apa tu? Ni saya dengar ni. Siapa? Saya teacher. Siapa? Siapa? Oh. Kap, tolong Cik Kap. Okey, baiklah. Apa ni solat tu. Tapi walaupun kita kata solat sunat kan, solat sunat ni bukan boleh ikut kita yang kita suka-suka nak buat. Jadi solat yang Nabi tak ajar, Nabi dah ajar dah. Semua solat sunat yang kita ada ni, semua yang maknanya yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Yang telah diajarkan Nabi SAW. Bukan yang direka-reka oleh orang-orang yang kemudian. Bukan yang kita sangka-sangka. Kita tengok orang buat, kita buat. Itu kita kena belajarlah benda tu bab solat sunat pun. Maknanya kita dah solat fardu, kita yang jelas tu apa? Solat sunat ba'diyah, solat sunat qabliyah. Tapi tengok juga ada orang dia suka sangat solat sampai solat sunat dia nak buat. Dia nak buat solat sunat subuh tu. Solat sunat subuh berapa rakaat? 2 kan? Ada dia rasa dia boleh 10.
sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Tapi sebab dia rasa seronok, dia sendiri, dia tambah. Dia buat 4 lah, saya nak buat 4 lah. Saya nak buat 5 lah sebab 6. Itu tak boleh. Benda tu salah. Ada macam orang buat solat sunat tasbih. Solat sunat yang macam ni. Dia buat banyak-banyak. Ataupun dia buat solat sunat tu selepas waktunya. Contoh solat sunat asar. Sebab dia rasa tak ada masa. Dia kata dia apa nama, dia rasa macam nak dekatkan diri dia kepada Allah. Boleh tak buat macam tu? Dia solat lepas asar tu, solat dia sampai maghrib. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Benda tu akan menyebabkan rosak lah. Solat tu rosak. Sebab tak ada. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kena ada yang macam mana pun Nabi dah ajar kita ni. Macam mana? Selalu kita perhatikan orang kalau solat ni, Nabi SAW solat tahajud, dia memanjangkan pada rakaat. Pada setiap pada setiap rakaat tu maknanya dengan membaca Al-Quran di dalam solat. Tapi kita jangan buat macam tu kan. Kita perbanyakkan rakaat. Kita perbanyakkan rakaat. Tapi Nabi SAW dia memanjangkan pada bacaan Qurannya tu. Jadi sebenarnya pun baguslah kalau kita dapat buat macam tu. Waktu tahajud tu kita banyakkan, kita bacakan Quran yang kita nak hafal. Hafazan waktu tu lebih mantap. Buatlah sikit-sikit, insya-Allah. Itu solat, cerita pasal solat sunat. Apa pun kena ikut yang Nabi dah ajar. Kerana solat ni adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah. Dia mesti ada wahyu, dia mesti ada bimbingan daripada Nabi SAW. Jangan reka-reka sendiri. Jangan kerana itu yang dikatakan apa? Ilmu mesti datang sebelum amal. Ilmu qablal amal. Ilmu mesti ada. Mesti kena belajar dulu. Kalau kita tak tahu, kena belajar. Ini benda yang kena buat dulu. Kalau tengok dalil daripada Al-Quran tentang ilmu ni. Okey, sebelum tu, apa dia takrif ilmu? Ni saja nak uji sikit lah. Yang pelajar lama-lama ni. Apa dia takrif ilmu? Apa dia ilmu? Katakan suruh cari ilmu. Nanti pergi cari pula comparative religion lah. Itu ilmu juga, dia kata kan. Tapi tak semestinya. Kita kena tahu dulu. Apa dia takrif ilmu sebenar? Apa dia takrif ilmu? Qala Allah wa qala Rasul. Wa ma qala Allah, ma qala Allah. Ma ni maksud dia isim yang ni isim ma isim. Apa yang qala Allah. Apa yang Qala Allah wa ma qala Rasul. Ini kata Imam Syafi'i. Wa ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang Allah kata dan apa yang Nabi SAW kata. Kalau apa yang Allah kata iaitu dalam kat mana kita boleh baca? Dalam Quran. Apa yang Nabi kata kat mana? Quran dan hadis. Jadi kat situlah. Ni ilmu. Kalau tak ada yang ni, kena belajar dulu. Kalau selain daripada tu, syarat-syarat untuk kita bertaubat pun sebenarnya mesti ada ilmu. Tak boleh kita bertaubat, lepas tu kita biar je. Sebenarnya bila kita bertaubat, Allah akan berikan kita jalan. Kalau Allah menerima taubat kita, salah satu tandanya Allah lorongkan kita untuk memperdalamkan ilmu. Dalam surah 4, kalau ikut perintah Allah lah ya, maknanya macam syarat-syarat untuk bertaubat ni. Ni kita dah tahulah perkara yang kita dah tahu, syarat-syarat bertaubat. Kita buka dalam surah 4 ayat 146. Ni sebagai satu peringatan dan panduan lah. Kalau kita baca je dulu ayat 146. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
Okey. Ini cerita dia ayat 145, sebelum tu cerita pasal orang yang munafik. Maknanya orang-orang yang munafik tu berada di lapisan yang paling bawah daripada dalam neraka. Jadi kenapa dia munafik? Orang yang solat tadi kita cerita pasal solat yang tidak ikut, solat yang rosak tu. Kerana dalam surah 4 ni juga ada cerita tentang mereka solat tu kerana tak tunjuk-tunjuk kepada manusia. Mereka solat tu dalam keadaan malas. Mereka solat tu dalam keadaan tak aware apa yang mereka baca. Jadi solat tu hanya untuk pameran saja. Tetapi ada peluang. Kecuali orang-orang yang dari dah rosak ni tadi solat dia kerana dia solat tunjuk-tunjuk manusia. Kecuali orang-orang yang mereka satu bertaubat. Kita jangan buat lagi macam tu. Wa aslahu, dan berusaha memperbaiki. Aslahu, memperbaiki. Memperbaiki ni untuk kita memperbaiki amalan kita mesti dengan ilmu. Mesti datang dengan ilmu. Jadi bererti wa aslahu maknanya memperbaiki, menerusi belajar ilmu yang sebenar. Balik semula kepada takrif ilmu tu tadi, iaitu ilmu apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Jadi nak buat ibadah mesti tengok apa yang Nabi buat, bukan sebab Nabi SAW adalah manusia yang diutuskan kepada kita untuk ajar kita cara-cara beribadat. So dengan ilmu yang ada pada Nabi SAW sendirilah yang diajarkan pada kita tu, dan kita akan dapat perbaiki. Sebab kalau tidak akan ditolak oleh Allah. Ni solat perkara pertama yang akan dihisap. Kemudian bila dah tahu mestilah wa'tasamu billah. Ni syarat-syarat taubat ni. Wa'tasamu billah, berpegang teguh kepada Allah. Pegang kepada apa yang kita dah tahu tu daripada kebenaran. Dan seterusnya wa akhlasu dinahum lillah, dan mengikhlaskan ketaatan untuk agama Allah. Dinahum, mengikhlaskan dalam kita beribadat, dalam kita beragama ni, agama Islam ni hanya semata-mata kerana Allah. Maka mereka itu yang dah bertaubat ni tadi akan bersama orang-orang yang beriman, dan kelak ia diberikan, maknanya ia memberikan, Allah memberikan ganjaran yang hebat kepada orang-orang yang beriman. Ini syarat-syarat bertaubat dalam erti kata lain. Bertaubat mesti dengan ilmu. Nak bertaubat bukan macam kadang-kadang ada orang tertipu lagi. Kena pergi jumpa orang ni, jumpa orang tu, pergi balik ke gunung sana, minta ilmu. This is all. Semuanya menjadikan manusia itu lebih sesat lagi. Syarat-syarat bertaubat. Dia tak ada lain. Dia mesti kena ikut Quran. Kalau orang tu cakap tak payah Quran, ada orang kata solat ni kita bila dah sampai satu tahap, dah tak payah dah solat, pakai niat aja, that means that is not right lah. Itu memang ajaran yang sesat. Jelas kita tak payah tanya fatwa keluar pun. Ni jelas ni. Perkara tu bukan perkara yang disuruh dalam agama. Baik. Seterusnya, jadi macam kita bayangkan dulu ada satu orang cerita kat saya, cerita tentang satu kertas, keping kertas lah. Kalau kita tengok kertas tu kan, dia kata 2 keping kertas, 1 kertas, dia kata ada lubang, ada macam itulah, maknanya rompong-rompong. Jadi dia mengumpamakan ini solat kita ni, solat fardu. Ada rosak sikit. Jadi ini solat sunat. Solat sunat ni kan banyak kan? Jadi mungkin inilah yang akan, kalau kita letakkan kertas tu di balik kertas yang plain tu, di balik yang kertasnya ni, jadi tertutuplah semula. Bayangkan kita masuk kat dalam tu, belakang dia, jadi tertutuplah semula lubang-lubang tu. Ini digambarkan sebagai solat sunat ataupun amalan-amalan yang, amalan sunat yang lain lah. Dia kata dia dapat menampung. Mungkin dia ni pun ada kosong juga, ada rosak-rosak juga, tapi bila dikapalkan, jadi di tak nampak lah. Macam itulah. Ini tentang solat. Apakah hukum meninggalkan solat? Apakah hukum meninggalkan solat? Hukum meninggalkan solat. Yang kita pergi pada topik berikutnya. Hukum meninggalkan solat. Apa dia? Kafir. Meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipannya. Dia kafir kalau kerana mengingkari. Maksud apa mengingkari ni?
mengingkari kewajipannya. Let me write this down in a bigger in apa capital. Dia jadi kafir tu apabila dia kafir, hukumnya kafir. Kafir ni ingkar jika mengingkari kewajipannya. Maksudnya apa? Tahu tapi tak nak buat. Maksudnya tahu dia punya kewajipan tu, tapi tahu dan sengajalah. Sengaja tinggalkan. Itu hukumnya kafir. Samalah halnya dan ini pula bahayanya boleh menyebabkan seseorang tu kafir ni maksud dia apa? Bukan non-Muslim Belum lagi kafir ni maksud ingkar lah. Kafir yang saya masukkan ni ingkar. Siapa yang ingkar? Ingkar tu disobedience. It's an act of disobedience. Who is ingkar? Yang makhluk yang pertama sekali ingkar ialah Iblis. Dia bukan tak tahu Allah tu satu. Dia bukan tak tahu Allah punya perintah suruh sujud kepada Adam. Tapi dia ingkar. Allah suruh sujud, dia tak nak sujud. Itu ingkar lah. Itu yang dikatakan kafir tu. Mengingkari kewajipannya dan sengajalah tinggalkan. Saja tak nak buat. Lepas tu, dan ini boleh membawa seseorang tu terkeluar daripada millah. Millah ni apa? Agama lah. Daripada agama. Millah cara hidup. Millah ni agama yang memberi maksud cara hidup. Perkataan millah. Millatu Ibrahim. Millah Ibrahim. Maknanya cara hidup. Muslim ni dia bukan sekadar, kalau kita ingat lagi perkataan sembah tu, na'budu. Dia Muslim, seorang Muslim nak jadi seorang mukmin, dia tak boleh sekadar menyembah Allah. Ini kan maksud dia bukan, kita kan selalu tengok sembah kan. Jadi kalau millah ni cara hidup. Dia maksudnya dia bukannya cara hidup, that means kita hidup 24/7 kan, 1 jam, 24 jam sehari dalam kehidupan kita tu. Daripada kita makan sampai kita bangun tidur sampailah kita tidur semula, itu maknanya hidup kita tu. Ini cara hidup. Seorang yang tak solat, dia akan terkeluar daripada cara hidup seorang Islam. Kalau nak bodoh ni, kita faham, dia maksud dia apa? Kami mengabdikan diri. Ini tak bolehlah, kita tak mungkinlah jadi orang, jadi satu hari tu, seluruh kehidupan kita adalah menjadi hamba. Kami mengabdikan diri. Ini bukan maksud dia kami sembah. Kalau kita kata kami sembah, itulah kita jadilah, kita tak rasa tak apa je, kita tinggalkan solat pun tak apa. Kita tak ada apa, okey je. Sekali solat, bila depan orang kita solat, bila hari raya solat, tak ada hari raya tak solat. Hari Jumaat je solat. So itu orang yang sembah pada Allah. That's the difference. Dia bukanlah seorang yang menjalani sebuah kehidupan beragama. Agama yang diredai Allah. So dia jadi kalau hari yang nak pakai makeup, dia tak payah solat. Macam itulah. Dia tak. Cara hidup tu bukan sebagai seorang Muslim. Samalah halnya, ini satu, kafir kalau dia mengingkari. Keduanya, sama juga keadaannya apabila dia tadi kata orang yang malas, dia tinggalkan solat tu kerana malas. Atau disibukkan dengan urusan dunia. Macam tadi saya kata pasal rezeki tu. Disibukkan dengan dunia. Saya kata dia nak cari rezeki. Yang tidak dikira sebagai uzur syar'i. Tak ada pun keuzuran tanpa keuzuran syar'i. Apa keuzuran syar'i? Keuzuran syar'i apa dia? Contoh, ni bolehlah buka sesekali kalau nak jawab. Ni dalam kelas pun boleh jawab Majidah. Apa dia keuzuran syar'i? Keuzuran yang dibenarkan. Keuzuran dengan syarak. Apa dia? Datang bulan. Datang bulan, datang haid, lagi itu keuzuran syar'i lah.
Yang memang Allah kata tak boleh solat. Orang yang begini. Lagi? Orang yang apa? Dia Tidak kena waras, gila. Yang tidak boleh. orang gila. Ha, orang gila. Tak boleh lah. Kanak-kanak yang memang belum sampai kewajipan dia, yang belum akil balik. Tapi kalau dia malas dan disibukkan dengan kehidupan dunia ni dan menjadikan alasan pula, oh tak boleh, tak sempat nak solat. Ini kalau ikut mazhab apa, adalah banyak juga, maknanya dia dihukumkan kafir. Ini juga adalah kafir. Ini sama juga. Dihukumkan kafir juga. Dan boleh membawa kepada mandatory. Orang takut sangat kalau bawa dadah kena hukum bunuh kan. Tapi sebenarnya siapa yang meninggalkan solat, orang Islam pun wajib dibunuh. Ni janganlah pula pergi cari orang tak solat. Dia cakap awak ni kena, janganlah buat macam tu. Ini saya cerita untuk kita punya panduan. Maknanya beratnya solat ni. Mesti solat. Apa pun. Kalau ikutkan kita ni negara Islam yang menjalankan undang-undang tu, diketahui kita ni tak solat. Kalau tak nak solat pun, kalau engkar pun diam-diamlah. Janganlah berbangga dengan dosa. Sampai nak menjustifikan pula, nak justify yang oh tak apa, tak apa. Macam tu. Ini sebab apa hukum tu wajib dibunuh. Kafir ni. Banyak ya ayat-ayat dalam Quran dan hadis yang mengisyaratkan kepada hukum kafir bagi orang yang meninggalkan solat. Okey, contoh ialah dalam surah 74 ayat 42-43. This is what Allah says. Ya, kalau tak solat, macam inilah betapa beratnya tu. Surah 74 ayat. Tidak saling macam ni kan. Tapi kalau dia beli atas nama company, cakap dengan suruh dia beli atas company Kausa yang asal-asal. Tak dengar. Macam kurang jelas. Nanti tidak yang masih dia boleh minta juga ke Macam mana? Dia minta keluar, macam mana? Kurang jelas. Company tak bagi solat. Tak usahlah kerja dengan company tu. Itulah tadi rezeki tu. Allah bagi kita jaminan, jangan risau tentang rezeki. Kalau jadi perkara macam tu ya, rezeki kita tu dah tentu kan. Kalau dia tak solat sebab bos tak bagi, jadi tak payahlah kerja dengan bos tu. Kita ni hamba Allah. Tak apa, Allah akan mesti ganti kita dengan perkara yang lebih baik. Tapi rasa sekarang ni susah sikit. Dalam law kita pun tak bagi kan. Siapa majikan yang ada akta, siapa majikan yang tak beri, menghalang ataupun tak beri dia punya pekerja tu solat, nanti dia boleh dikenakan tindakan undang-undang. So my advice is know your rights as a citizen of Malaysia ni, lagi negara kita agama rasmi dan agama Islam. Satu, kalau kita dah sampai tahap kita boleh berlepas diri daripada bos tu, kita tinggalkanlah. Tapi kalau kita ni company dekat setakat kat Malaysia dan sebanyak juga dekat yang international lah, macam setahu saya lah kan, kalau akta kita dalam negara kita pun tak boleh sebenarnya majikan tak bagi solat, dia boleh kena. Tak kira lah level mana pun. Tu jadi kita mesti tahu kita punya rights. Dan rights kita untuk menjalankan hak kita sebagai seorang Muslim. Hak kita yang paling utama ialah kepada Allah. Dia bukanlah kita ni tak sampai pun, tak pernah pun jadi macam ugyur tu kan. Kita boleh buat report kalau ada majikan kita yang tak bagi kita solat. Kadang-kadang kita tu rasanya, setahu saya lah, kita pun pernah juga kerja kan, corporate kan, kita faham kadang-kadang mesyuarat. Tapi macam itulah, benda tu perlukan pada ilmu. Bila yang mana kita boleh jamak ke, kita tengok kita punya kerja tu mungkin kita outstation ke, kita boleh kasar. Benda-benda tu perlukan kepada kita ni belajar, cari ilmu tu. Jangan cepat sangat nak tuduh orang menganiaya kita, dan jangan juga cepat sangat meninggalkan ibadah yang wajib sebenarnya Allah fardukan ke atas kita. Kita jangan cari alasan, tapi kita carilah jalan. Kita jadilah problem solver. Kita jangan jadi the problem. Jadi kita yang kena fikir macam mana ni. Sebab seorang Muslim tu kehidupan dia diatur dan disiplinkan dengan solat ni tadi. InsyaAllah.
Kita cuba cari jalan. Allah tu sentiasa mendengar permintaan kita. Dan kita pun bila dalam solat kan kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata kami mengabdikan diri kepada engkau. Hanya kepada engkau kami abdikan diri dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Minta tolong. Minta tolong. Kita dah ikrar tiap-tiap hari tu. 17 kali sehari maka kita minta tolong. Baik, kita baca cerita pasal ayat tadi. Punca manusia dicampakkan ke dalam neraka meninggalkan solat. Dalam surah 74 ayat 42 43. Cuba kita baca sikit. Baca Kak. Okey, betul. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ini yang pertama. Apakah telah memasukkan ia akan kamu ke dalam sakar, neraka sakar. Neraka sakar ni untuk orang yang tak solat. Jadi kata dia qalu, mereka berkata lam naku minal musallin, dan kami dulu adalah orang yang daripada orang-orang yang telah berkata mereka tidak kami menjadi daripada orang-orang yang solat. Maknanya dulu dia orang ni tak solat. Jadi tak solat, engkar mesti masuk neraka. Ni neraka sakar ni khusus untuk orang yang tak solat. Dan juga ada lagi lepas tu. Ni naku min nut'imul miskin, dan tak bagi makan orang miskin. Lepas tu bercakap, duduk bersama, berkata tentang dengan orang-orang yang khaidin ni. Apa dia punya terjemahan? Bercakap benda-benda yang tak lawa rasanya. Kalau Yang mencela, mencela. Orang-orang yang mencela. Jadi sekarang ni banyak kita tengok orang mencela. Tak ada hari macam tak kira, tak takut dosa langsung. Mencela orang-orang yang nak menjalankan agama dengan sempurna. Na'udzubillah. Baik, kita pergi semula tadi. Jadi itu satu. Kemudian dalam solat juga kenapa kafir kalau tak mendirikan solat ni. Nabi SAW mengisyaratkan yang kita ni dalam kita sebenarnya solat ni adalah perjanjian kita dengan Allah. Solat ni perjanjian kita dengan Allah. Nabi kata, everyday kita buat janji dengan Allah. Jadi sesiapa yang meninggalkan solat, that means dia meninggalkan perjanjian. Dia langgarlah perjanjian tersebut. Daripada Buraidah katanya Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dan mereka ialah solat. Solat perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan lalu sesiapa yang meninggalkannya maka ia adalah kafir. Ni Nabi SAW yang kata, siapa tinggalkan solat dia adalah kafir. Kita kan mesti benci perbuatan tu. Kalau orang tu tinggalkan salat, kita benci perbuatan tu. Jangan benci orang tu. Tapi kita kena cari usaha supaya kita dapat buat yang tadi atas ni tadi. Mengajar juga. Mengajak dan mengajar. Jangan, ini bila saya cerita macam ni, maknanya kita kena nampak betapa beratnya. Apa yang kita perlu lihat ialah berat solat ni. Tanggungjawab tu sesuatu yang sangat-sangat mesti dilakukanlah, berat sangat. Sebab kita berjanji dengan Allah. Berjanji dengan manusia pun kita dah bergaduh, marah. Orang langgar janji, orang tak keep their promise. Tapi kita dengan Allah macam mana? Jadi kat situlah. Sebab tu Nabi SAW walaupun tak banyak ke ramai ke pengikut, Nabi sentiasa je mengajak je dan juga memberitahu. Sentiasa tentang solat ni. Jadi jangan benda yang Nabi ajar ni semuanya dah simple, yang paling mudah, semua boleh buat. Jangan pula ada yang memberat-beratkan tentang solat. Lagi satu, bila seseorang itu dia kafir ni tadi bila ni satu nak cerita apa tadi? Kafir solat dia akan masuk neraka. Ini maksudnya point A lah. Kemudian B tu tadi saya kata apabila dia sengaja dia membelakangkan Allah dan Rasul. Apabila sengaja meninggalkan solat, membelakangkan Allah dan Rasul. Makna membelakangkan, maksud apa membelakangkan? Dia rasa lagi pandai lah. Satu, dia rasa lagi pandai. Lepas tu dia memang tak abaikan je lah. Kira tak kira.
Membelakangkan Allah dan Rasul macam dalam surah 49 ayat 1. Mendahului samalah, mendahului, dia duduk depan. Allah dan Rasul yang kena ikut dia. So there's a lot of people like that today. Dia Allah dan Rasul tu dia kalau boleh nak ikut dia. Dia suruh ikut dia. Bukan dia yang ikut perintah Allah dan Rasul, tapi dia yang nak agama ni ikut dia. Sebab dia macam ni. Dia letak tak apa serupalah macam iblis tu. Surah 49 ayat 1 surah Al-Hujurat ayat pertama. Ni sebab larangan lah ni. Cuba baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang telah beriman oleh mereka, janganlah kamu mendahului di antara Allah, di hadapan Allah dan juga Rasulnya. Dan bertakwalah oleh kamu akan Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar, adalah maha mengetahui. So dekat sini larangan, jangan mendahului. Dalam kata lain, janganlah membelakangkan Allah dan Rasul. Ikutlah dulu, itu yang dikatakan ilmu tu tadi. Kalau ikut Allah, kita duduk belakang Rasul. Exactly, we are, tak apa kalau kita ni nak exact copy of the, siapa yang patut kita copy? The exact copy of the Rasulullah SAW. Maknanya perbuatan Nabi dalam perkara-perkara yang Allah dah maktubkan dah. Ni ikut ni sebabnya Allah utuskan Nabi SAW tu untuk ajar kita cara-cara beribadat. Yang tentang dalil tu nanti saya masukkan dekat sini. Apa tu? Yang mana boleh dalil yang mengisyaratkan kepada hukuman bunuh ke atas orang yang meninggalkan solat ialah daripada Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah katanya Nabi berkata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah, Nabi SAW kata, aku diperintah memerangi manusia sehinggalah mereka bersaksi bahawa tiada yang berhak diabdikan diri melainkan Allah. Bahawa aku ini adalah Rasulullah, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Itu je. Maknanya isyaratnya yang manusia tu yang tak mendirikan solat tu boleh diperangi. Boleh dibunuh, dihukumkan bunuh. Bagaimana orang yang tertidur? Ni kecuali yang tertidur. Maksud nak cerita pasal tertidur, dia meninggalkan solat kerana tertidur. Hukumnya qada. Qada solat. Maknanya solat ni mesti masih lagi boleh. Tak boleh macam kata, okey saya tertidur itu, tak apa. Tak boleh, kena qada. Qada ni pada ketika tertidur dan terlupa. Boleh tak terlupa nak solat asar? Jangan kecam Nabi SAW pun ada terlupa. Kadang-kadang memang kita tersibuk. Bila tertidur dan terlupa, boleh qada. Maksudnya bukan boleh, kena qada. Orang yang tertidur, koma, tertidur selama tidak sedarkan diri, kurang dari 3 hari. Qada. Tertidur, itu termasuk dalam tertidur. Sekiranya tempoh tertidur itu lebih daripada 3 hari, maka tiada qada lagi. Ini kerana orang yang tidak sedarkan diri lebih daripada 3 hari samalah seperti orang yang gila, iaitu orang yang hilang akal. Jadi kalau kita dah habis ni kan, saya minggu depan insyaAllah kita terus pergi kepada bimbingan wuduk lah. Wuduk yang macam mana. Jadi hopefully by then kita terhapuslah semua, maksudnya keraguan kita. Solat ni macam mana, wuduk ni macam mana. Okay. Kita dengar sendiri, kita baca sendiri daripada dalil-dalil daripada Nabi SAW dan juga daripada Al-Quran. Jadi ini cerita pasal hari ini tentang kepentingan solat yang mana tadi apa? Satu, yang pertama kewajipan setiap Muslim dan hukum meninggalkan solat. Ya. Kalau tertinggal, tertidur je tadi boleh. Jadi hukum tertinggal dalam keadaan tertidur dan terlupa. Kena qada solat. Ada soalan? Ramai sangat kita tengok hari ini, ramai yang kita nampaklah mencuaikan solat. Dalam erti kata tak pedulilah. Sama ada
terlampau tak ada ilmu dan juga menurut hawa nafsu. Jadi memang saya tengok macam memang satu perkara yang kita kena buat sesuatu lah. Maknanya kita kena ajak, kita kena pertingkatkan lagi kita punya apa penyampaian ke ataupun kita sendiri involvement kita mungkin dalam masyarakat. Kalau siapa-siapa nak bantu orang-orang yang kadang-kadang banyak orang gelandangan yang tak tahu solat. Tapi dia kadang-kadang kat sekolah ke, kadang-kadang pelajar sekolah banyak juga saya tengok memang ramai macam kata pengalaman lah anak-anak sini macam solat tu benda yang hanya dibuat occasionally bila sempat. Ataupun manusia ni kebanyakan bila dia susah, masa tu dia cari jalan nak solat. Tapi adalah baiknya kadang-kadang kalau orang tu susah. Betul tak? Kalau senang aja lagilah senang nak tinggal solat juga. Na'udzubillah, semoga Allah jadikan kita macam doa Nabi Ibrahim tu, Rabbi ij'alni muqimah salati wa min dzurriyyati. Doalah supaya kita ni, ya Allah, jadikanlah aku dan juga keturunanku orang-orang yang mendirikan solat, mendirikan solat untuk Engkau. Rabbi ij'alni muqimah salati wa min dzurriyyati. Maksudnya solat ni memang untuk Allah. Solat ni menjaga hubungan manusia dengan Allah. Bukan dengan, kalau dengan manusia lain, hubungan tu ialah infak. Kan? Orang yang dah masuk Islam, Muslim, kalau dia baru, Muslim ni baru, dia kan rukun Islam yang kedua kan? Rukun Islam yang pertama, kalau rukun Islam, ada orang bila disuruh senaraikan rukun Islam ni, dia tak tahu. Kalau ada orang pula disenaraikan rukun Islam ni dia champion. Tapi kita dah buat tak rukun tu? Yang penting kita tahu dalam rukun Islam ni, kita tahu apa dia dan kita tahu kita dah membuatnya. Kita mesti membuatnya. Jadi rukun Islam yang pertama apa dia? Isi borang lah. Iaitu ucap 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah. Ini semua orang tahu kan? Apa maksud dia syahadah ni? Ni pun tak betul, kena betulkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jadi dalam kehidupan seharian kita, berapa kali kita disuruh, wajib kita baca ataupun kita kena sebut ni? Berapa kali? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang wajib. Berapa kali? Yang wajib. Berapa kali? Maksudnya dalam solat kan? Tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi kalau dalam subuh sekali, maghrib 2 kali, subuh sekali, berapa dah? Zuhur 2 kali. Betul tak? 9 kali Zuhur. Lepas tu apa? Semua sekali. Asar 2, 5, 9 kali. 9 kali kita kena sebut 2 kalimah syahadah ni. Ini tak termasuk kalau kita sambut azan. Orang yang muazzin, dia baca asyhadu an la ilaha illallah. Tu berapa kali pula kan? Tu yang sunat lah. Jadi dalam solat. Jadi selepas tu mesti dibuktikan dengan solat tu. Tapi kalau kita first time je sebut, lepas tu tak solat, dia serupa lah, tak adalah apa-apa pun. Hanya isi borang je. Jadi kena solat. Yang kedua rukun Islam ni, solat 5 waktu. Solat 5 waktu sehari semalam. Solat 5 waktu. Lepas tu puasa zakat. Ada yang ini dalam hadis ada yang zakat dulu, ada yang puasa dulu. Puasa Ramadan. Kita pun baru lepas bulan puasa. Yang kelima haji, menunaikan haji di Mekah. Ni haji ni pun kadang-kadang sekarang orang kalau dia tak solat, memang kita perhati haji itu bukanlah priority juga. Kadang-kadang dia buat benda lain dulu. Ada duit pergi tempat lain dulu. Pergi melancong dulu. Dia cakap tunggulah haji ni esok kalau saya dah nak taubat ke. Tunggu lagi tua. Sekarang pula tabung haji pun dah jadi ketat lagi. Umur berapa tak boleh pergi? Kalau tak sihat. Tak sihat tak boleh pergi. Kan? Dah jadi lebih ketat. Jadi saya menyerulah kalau kita dah siap. Ni semua ni buat ni. Pergi mesti tanamkan tekad haji. Ramadan dah buat, zakat dah buat. Zakat pun lagi satu perkara.
Zakat ni kalau ikut kita rasa selalu kita tak cukup je nak zakat. Tapi kalau tak boleh zakat ni yang wajib, kita boleh juga infak. Ini pun menjaga hubungan sesama manusia. Zakat ni hubungan kita dengan Allah melalui hubungan kita dengan manusia. Sesama manusia, infak. Hubungan dengan manusia. Ini benda yang wajib kena buat. Dia not given lah, tak boleh cakap apa. Ini memang nak jadi orang Islam kena buat ni. Tak boleh lah orang tu kata dia nak Islam tapi dia tak apa, saya solat ikut dan dia. Then you are not a Muslim, you maybe a Malay je. Kan? Kalau pergi Malay, solat raya nak kena buat macam ni. Puasa pun tak puasa. Ramai orang tak puasa sebab nak cari rezeki. Ramai jadi macam tu. So janganlah risau. Kita ni, negara kita ni aman lagi. Tak ada pula kena macam-macam lagi kan. Macam kalau kita dah disampai memang ditekan, kita tak boleh macam orang kat mana? Palestin, Uyghur tu. Diberi tekanan yang tinggi, diberi tekanan yang dahsyat supaya tak payah solat. Bulan puasa tak boleh puasa. Dipaksa pula makan benda-benda yang haram bagi orang Islam. Macam tu Allah nak tinggikan derajat mereka lah, mudah-mudahan. Baiklah, saya rasa tak ada soalan Jadi kita sambung nanti insyaAllah kelas ni minggu depan. Bagi kawan-kawan yang nak ikuti kelas ni daripada kelas Nahwu Ringkas Modul 1 Ramadan tu, siapa yang sampai situ nanti saya akan beri link untuk masuk dalam grup WhatsApp ni. Jadi lepas daripada beberapa ketika tu, siapa yang masuk dalam grup tu akan grup tu je lah, grup Ramadan tu kita tak gunalah InsyaAllah. Baik. Jadi kalau nak masuk baru tekan link WhatsApp tu, kalau tak nak it's okay. Dan ada lagi satu kelas tadabbur malam ni, ini topik lain. Siapa juga berminat boleh kontak dengan Makcik Ani daripada grup Nahwu Ramadan tu. Saya tahu kan grup yang grup Nahwu NHR M1 tu, ramai tahu, boleh kontak Nisrin ataupun Makcik Ani jika nak masuk grup tadabbur yang pagi ataupun grup tadabbur malam. Okey. Baik, aku qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okey. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih teacher. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Baik.